Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, di atas segala kurniaan, di atas peluang yang telah diberikan. Moga-moga kita digolongkan di kalangan orang yang sedikit. Orang yang sedikit, firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Orang yang sedikit adalah orang yang bersyukur. Ketika mana syaitan nak merosakkan manusia, syaitan mulakan pada waktu itu menyerang rasa syukur manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf menerangkan kepada kita janji syaitan kepada Allah. Firman Allah, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata syaitan kepada Allah, ya Allah, aku akan menyerang manusia daripada arah depan dan belakang, kiri dan kanan. Apakah yang perkara pertama syaitan akan rosakkan manusia? Dia tak terus ajak kepada maksiat, sebab manusia ada fitrah yang elok yang boleh membantu dia daripada kenal mana satu baik, mana satu tidak. Tetapi kerosakan manusia bermula wala tajidu aktsarahum syakirin. Apabila manusia pada waktu itu, ya Allah, engkau akan dapati kebanyakan mereka adalah orang yang tidak bersyukur. Moga-moga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, kerana kalau kita perasan, walaupun Allah menyebut nikmat Allah terlalu banyak sehingga tak mampu dikira, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, namun realitinya berapa banyak yang kita syukuri. Nikmat terlalu banyak, firman Allah, tak terkira. Nak kira pun mustahil, tak boleh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, takkan mampu mengira nikmat Allah. Tetapi persoalan dia, kenapa dalam keadaan terlalu banyak nikmat tetap pada waktu itu kita tak bersyukur, ataupun kita perasan seolah-olah tak ada perkara apa yang nak disyukuri? Kerana disitulah cara syaitan mula melakukan kerosakan kepada manusia, menjadikan manusia pada waktu itu tidak bersyukur kepada Allah. Ujian yang sedikit dia nampak besar, nikmat yang besar dia nampak seolah tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang bersyukur. Kita berada pada bulan yang mulia, bulan yang tak perlu kita sebutkan kelebihan dia, bulan yang mana tidak perlu kita sebut tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dia. Namun sebagai peringatan untuk diri saya dan setiap daripada kita, marilah sama-sama kita berusaha untuk jaga 4 amalan ini pada bulan Ramadan. 4 amalan. Bismillah. Okey. 4 amalan yang kita nak jaga pada bulan Ramadan. Yang pertama yang kita nak sangat-sangat jaga pada bulan Ramadan adalah lidah kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis berkenaan tentang lidah. Kita pun tahu lidah kita adalah perkara yang boleh membawa kita ke neraka ataupun sebaliknya. Ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah perkara yang paling banyak menjadikan manusia masuk ke dalam syurga? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa wa husnul khuluq. 2 perkara yang memudahkan manusia masuk ke dalam syurga, adanya takwa, hati mempunyai hubungan dengan Allah,
adanya akhlak yang baik. Ketika mana Nabi SAW ditanya oleh orang yang sama, apakah perkara yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka pula? Pun dua sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat ini, al-fam wal faraj. Yang banyak menjadikan manusia masuk ke neraka adalah lidah dia dan kemaluan dia. Dapat jaga lidah, dapat jaga kemaluan, ahli syurga. Semalam saya menguruskan jenazah salah seorang sahabat saya. Sangat kurang cakap, tak banyak cakap, sangat pendiam. Bahkan semenjak saya kenal dia setahun lebih, sekali pun mungkin tak pernah bercakap, senyum je, senyum. Walaupun kerja dalam pejabat yang sama, senyum. Setahun lebih kerja dekat situ, tak pernah bercakap, senyum je, tak banyak cakap, jaga lidah. Lalu kematian beliau semalam sangat-sangat dipermudahkan. Allah SWT jadikan kematian beliau sangat dipermudahkan. Urusan jenazah sangat mudah. Benar sabda Nabi SAW, perkara yang menjadikan manusia paling cepat masuk ke dalam syurga dua. Al-fam, lidah masuk ke dalam neraka adalah orang yang tak jaga lidah dan orang yang tidak menjaga kemaluan. Sebab itu baginda Nabi SAW ingatkan kita, laisa siyamu minal akli wasyarab. Hadis riwayat At-Targhib wa Tarhib. Sabda Nabi SAW, bukanlah puasa itu sekadar meninggalkan lapar dan dahaga, makan dan minum. Sabda Nabi SAW, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Sesungguhnya puasa itu sangat penting untuk dia meninggalkan perkara yang sia-sia dan pada waktu itu perkataan yang tak elok, ar-rafath, perkataan yang keji. Lalu antara perkara yang kita sangat kena jaga pada bulan Ramadan, moga-moga menjadi adat dan tabiat di luar Ramadan, adalah nombor satu, jaga lidah kita. Dapat jaga lidah, insya-Allah tak ke neraka. Ketika mana Nabi SAW terangkan kepada Muaz bin Jabal dalam hadis riwayat Tirmizi yang banyak kali kita dengar, maka Nabi SAW terangkan kepada Muaz selepas Nabi dah beritahu kepadanya apakah cara untuk masuk ke syurga, apakah cara yang boleh dia melakukan sebanyak mungkin ketaatan, pemudah cara kepada kebaikan, abwabul khair. Di hujung hadis Nabi SAW bersabda kepada Muaz, wahai Muaz, mahukah aku terangkan kepada kamu ringkasan daripada segala perkara? Apakah ringkasan? Maka Muaz bin Jabal kata, bahkan wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisani. Kali ini Nabi tak sekadar bercakap, maka baginda memegang lidah baginda. Fa akhadha bilisani. Sampai ke tahap tu Nabi nak tunjuk, Nabi pegang lidah baginda. Kemudian Nabi SAW bersabda, amsik alaika hadha. Hendaklah kamu jaga benda ni. Maka Muaz bin Jabal pun bertanya, adakah dengan jaga lidah boleh selamat daripada neraka? Adakah dengan jaga lidah kita boleh selamat daripada api neraka? Maka sabda Nabi SAW, sakilatka ummuka ya Muaz, wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah kebanyakan manusia dicampak ke dalam neraka kecuali disebabkan lidah dia? Maka perkara yang kita kena sangat-sangat jaga pada bulan Ramadan adalah jaga sebaik mungkin lidah kita. Kurangkan bercakap. Dan itu memang keadaan umat Islam. Ketika mana sabda Nabi SAW, keadaan orang beriman hanya dua. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira. Orang beriman, keadaan dia hanya dua dengan lidah dia. Apabila seseorang itu percaya kepada Allah dan hari kiamat, bila dia bercakap, falyakul khaira, dia hanya akan cakap benda yang baik. Tak ada benda baik nak cakap, au liyasmut, maka sabda Nabi SAW, diam. Diam membawa kita selamat daripada api neraka dan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang pertama kita nak jaga pada bulan Ramadan adalah jaga lidah kita. Jangan mengumpat, jangan berdusta, jangan namimah mengadu domba, jangan bersumpah palsu, jangan menyebab terjadinya pergaduhan di antara manusia. Jaga lidah. Dan itulah sekurang-kurang maksud Islam. Al-Muslim, sabda Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang sebenar-benar Islam, orang lain akan berasa tenang, selamat, aman daripada lidah
dan anggota tangan dia. Moga Allah golongkan kita di kalangan ahli syurga. Maka itu yang pertama, jaga lidah. Tapi susah nak juga bercakap, nak juga pada waktu tu lidah tu berkata-kata. Maka yang kedua, perkara yang kita kena jaga pada bulan Ramadan, kalaulah nak juga bercakap dan berkata-kata, maka bacalah Al-Quran. Sibukkan diri dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran sampai kita letih. Baca Al-Quran sampai kita mengantuk. Baca Al-Quran sampai pada waktu itu kita tak mampu nak buat apa-apa. Banyakkan masa dengan Al-Quran. Kerana ketika mana Allah menyebut keagungan bulan Ramadan, Allah gabungkan dengan Al-Quran. Firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan di mana pada waktu itu Al-Quran diturunkan. Maka hendaklah kita jaga pembacaan Al-Quran kita. Sama ada dengan kita faham, Masya Allah, ataupun kita baca tanpa faham, tetap pada waktu itu Al-Quran mempunyai manfaat yang tersendiri. Para ulama yang terdahulu pada bulan Ramadan, mereka kurangkan masa dengan manusia. Mereka lebihkan masa dengan pencipta, iaitu mereka lebihkan masa dengan Al-Quran. Sebab itu Qatadah rahimahullah, salah seorang nama yang kita sering baca dalam tafsir, setiap kali Ramadan dia akan pada waktu itu membaca satu khatam Al-Quran setiap hari. Adakah mustahil? Tidak. Kalaulah memang kita habiskan masa dengan Al-Quran tanpa bertemu dengan manusia, tanpa bergaul dengan sesiapa, ataupun kita kurangkan waktu rehat kita, sebenarnya kita mampu untuk membaca Al-Quran. Sebab itu kalau di negara Arab, kita taklah mampu buat. Di kebanyakan negara Arab, Ramadan mereka ambil cuti. Di kebanyakan negara Arab, Ramadan mereka ambil cuti. Kalaulah kita pergi umrah pun pada waktu ni, kebanyakan mereka kalau kita tengok dekat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, duduk aja. Apa buat? Baca Quran. Bukan mereka tak ada kerja, ada. Tapi sebahagian pada waktu itu ambil cuti kerana ianya adalah bulan Al-Quran. Maka kita tak mampu nak buat seperti mereka. Maka paling kurang janganlah berlalunya Ramadan dalam keadaan kita tak buat satu khatam Al-Quran. Kita hendaklah pada waktu, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, menjadi hak Al-Quran perlu dibaca setahun 2 kali khatam. Pandangan beliau adalah menjadi hak Al-Quran setahun perlu 2 kali khatam. Satu ketika mana Ramadan, dan baki lagi satu sepanjang 11 bulan selain Ramadan. Itu adalah hak Al-Quran untuk kita baca. Orang yang baca Al-Quran, nanti bila dia kena berdiri di hadapan Allah, dia tak perlu risau, dia tak perlu takut. Cuba kita bayangkan orang yang kena berdiri di hadapan hakim di mahkamah dalam keadaan dia tak ada peguam. Tak perlu berdiri di hadapan hakim yang nak jatuhkan hukuman. Cuba bayangkan orang yang kena soal siasat dengan mana-mana badan penyiasat. Walaupun dia tak bersalah, dia kena soal dengan SPRM contoh. Dia kena soal contohnya dengan polis. Dia kena soal dengan badan berkuasa. Bagaimana keadaan dia? Walaupun dia mungkin tak bersalah, tetapi bukan senang untuk menjawab soalan yang ditanya. Bayangkan kita nanti kena menjawab soalan Allah. Allah akan tanya, laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, sabda Nabi. Kita, Allah, tak ada sesiapa yang tolong kita. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Mulut pun tak boleh nak menipu, kerana Allah dah kunci mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut Allah tak benarkan berbicara. Sebab bila dibenarkan berbicara, kadangkala berdusta. Maka siapa yang akan bercakap? Wa tukallimuna aydihim. Kami izinkan tangan untuk menjawab setiap soalan kami. Saksi pula mana saksi? Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki manusia akan menjadi saksi. Allah tanya soalan. An umrihi fima afnah. Setiap detik usia kita, kat mana kita spend? Mungkin sekarang ni bagus, Masya Allah, pada hari ni hari Jumaat kita berada di masjid. Tapi waktu-waktu yang lain Allah tanya dengan begitu detail tentang umur kita. Wa an malihi min aina iktasabah. Setiap sen yang pada waktu itu kita dapat, daripada mana kita dapat? Min aina iktasabah. Dan kat mana kita belanja? Allah tanya satu persatu. Dan pada waktu itu manusia akan berada seolah-olah dah mula kena seksa.
Sabda Nabi SAW, orang yang kena hisab, man nuqishal hisab faqad uzib. Sabda Nabi SAW, orang yang kena hisab, kena soal dengan Allah, seolah-olah dia dah kena seksa. Sebab dia kena jawab setiap soalan Allah dalam keadaan tidak ada apa-apa yang tersembunyi daripada Allah. Tapi ada beberapa golongan yang dia tak payah jawab, sebab dia ada peguam yang tolong jawab untuk dia. Dan peguam ni bayaran dia tak mahal pun. Apakah bayaran dia? Sabda Nabi SAW dalam hadis surat Muslim, Iqra'ul Quran, baca Quran. Itu je bayaran dia. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabih. Kerana orang yang baca Al-Quran, Al-Quran akan jadi peguamnya pada hari kiamat. Hari kiamat yang mana sabda Nabi SAW, kalaulah manusia dah nampak azab, nescaya dia akan sanggup bayar. Kalau dia ada, tapi dia tak ada, dia akan sanggup bayar untuk selamat daripada azab itu. Seluruh dunia penuh dengan harta sekalipun, mil'ul ardi zahaba, sepenuh dunia penuh dengan emas, dia sanggup bayar. Walau iftada bih, kalau dia ada, dia sanggup bayar. Punya dahsyat azab pada hari kiamat. Tetapi yang akan membantu kita ketika disoal oleh Allah adalah Al-Quran. Maka sabda Nabi SAW, baca Al-Quran, Iqra'ul Quran. Kerana Al-Quran akan menjadi penolong kita. Kita mungkin tak ada masa dengan Al-Quran sekarang, tapi luangkanlah masa untuk membaca Al-Quran. Satu juz, 20 muka surat, nampak banyak, tetapi ianya sekadar bilangan sahaja. Bilangan 20 nampak banyak. Cuba kalau kita pecahkan 5 dengan 5 waktu solat, maka tinggal 4 muka surat sahaja setiap solat. Masih lagi nampak banyak 4 muka surat. Kita bahagi lagi 2, sebelum dan selepas. Maka sebelum subuh 2 muka surat, lepas subuh 2 muka surat, sebelum zuhur 2 muka surat, lepas zuhur 2 muka surat. Maka sebenarnya kita mampu nak baca satu hari 1 juz Al-Quran, walaupun kita tak mampu nak spend sekali duduk pada waktu itu 1 juz. Baca Al-Quran. Kerana Nabi SAW pada bulan Ramadan pun Nabi baca Al-Quran kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Maka perkara yang kedua yang kita nak jaga selain daripada lidah kita adalah jaga Al-Quran kita. Itu adalah bayaran untuk kita dapatkan Al-Quran sebagai peguam. Dan Al-Quran kalau peguam kita, selamat kita. Sebab dalam hadis Nabi SAW gambarkan, apabila seseorang itu malaikat nak tanya, apabila Allah nak tanya, maka Al-Quran kata, ya Allah, jangan tanya dia. Tak boleh tanya dia. Sebab dekat dunia dia telah membaca aku siang dan malam. Jangan tanya dia, ya Allah. Maka Allah pada waktu itu tidak tanya kepada orang yang membaca Al-Quran. Maka ini yang kedua. Yang ketiga yang kita kena sangat-sangat jaga adalah jaga solat malam kita dan banyakkan berdoa. Jaga solat malam dan berdoa. Kita mungkin anggap solat malam itu adalah perkara yang kecil ataupun perkara yang remeh. Kata para ulama tafsir dalam tafsir Ruhul Bayan menerangkan bahawa perkara yang Nabi SAW diwajibkan pada awal kerasulan Nabi, selain daripada menyebarkan dakwah, Allah wajibkan baginda untuk solat malam. Nak tunjukkan pentingnya solat malam. Firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil lail. Firman Allah, wahai orang yang berselimut, bangun pada waktu malam. Nisfah, sama ada separuh malam. Awin kusminu, nisfahu, awin kus, auzid alaih, sama ada kurang daripada separuh ataupun lebih daripada separuh, bangun untuk solat malam. Bahkan Nabi ketika mana mula-mula sampai ke Madinah pun, itu yang Nabi SAW tekankan, iaitu jaga solat malam. Maka kita jagalah solat malam kita. Walaupun kita dah dengar berulang kali kelebihan dia, tetapi antara kelebihan orang yang solat malam, itu tanda seseorang itu soleh, baik. Antara kelebihan solat malam, disitulah waktu di mana doa mustajab. Antara kelebihan solat malam, orang yang solat malam, dia akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain berdasarkan hadis riwayat Tirmizi daripada Muaz bin Jabal. Maka kita jaga solat malam kita. Kalaulah tidak, maka berlalunya Ramadan dan pada waktu itu tidak ada perubahan dalam diri kita. Ramadan inilah sebenarnya dah tak ada penghalang.
Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, penghalang manusia berbuat baik ada beberapa. Yang ketika mana beliau membicarakan dalam Aqabah al-Awaiq, penghalang-penghalang. Yang pertama syaitan. Syaitan menghalang manusia daripada melakukan kebaikan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Bahkan bukan sekadar menghalang manusia daripada berbuat baik. Syaitan kalaulah pada waktu itu dah berjaya menguasai manusia, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Ada orang-orang yang syaitan boleh kontrol dia, syaitan boleh kuasai dia. Bukan orang kena rasuk, dia sihat, dia tak kena rasuk, tapi syaitan boleh kontrol dia. Siapa? Wa man ya'shu an dzikrir rahman, orang yang waktu dihidup dia tak ingat Allah. Nuqayyid lahu syaitana, firman Allah, maka kami benarkan syaitan untuk menguasai dia. Lalu apabila syaitan dah menguasai manusia, apa yang berlaku? Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, dia akan nampak maksiat seolah-olah pahala. Orang yang syaitan dah kuasai, maksiat, sedang buat maksiat, fara'ahu hasana, dia nampak pahala. Buat jahat, dia nampak baik. Langgar perintah Allah, dia nampak seolah-olah sedang meridhakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penghalang manusia daripada kebaikan yang pertama adalah syaitan. Dan dalam bulan Ramadan, janji Nabi SAW, sufidat maradatus syayatin, kebanyakan syaitan dah kena kurung. Maka inilah waktu untuk beramal. Kata Imam Ghazali, penghalang yang kedua manusia adalah nafsu. Penghalang manusia daripada melakukan kebaikan adalah nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Nafsu dia akan mengajak manusia melakukan kejahatan-kejahatan. Walaupun nafsu itu ada beberapa tingkatan, tetapi kebanyakan daripada kita, nafsu kita adalah mengajak kepada perkara yang tak elok. Tetapi pada bulan Ramadan dah tak ada. Sebab puasa, letih kerana bangun malam, maka nafsu kita menjadi lemah. Dan pada waktu itu mudah untuk dididik dan tarbiyah. Maka yang kedua, nafsu pun tak mengganggu pada bulan Ramadan. Yang ketiga, suasana. Suasana kerap pada waktu itu mengajak kita kepada perkara yang tak baik. Maka ketika mana kita berada Ramadan, kita boleh lihat, Masya Allah, suasana yang baik. Kalaulah contohnya pada bulan-bulan yang lain, mungkin sebelum sampai masjid, kita pergi makan tengah hari dulu. Dah azan baru kita masuk. Tapi sebab tak boleh makan, maka kita datang awal. Suasana yang baik. Orang pada waktu itu bercakap pun bercakap yang baik. Orang pun pada waktu itu melakukan banyak perkara yang baik. Maka kalaulah pada bulan Ramadan, di mana tidak ada penghalang kepada kebaikan, kita masih lagi tidak melakukan kebaikan, antaranya solat malam, maka kitalah pada waktu itu yang rugi. Maka perkara yang ketiga yang kita kena sangat jaga pada bulan Ramadan adalah kita jaga solat malam kita, mulakan. Dia sebenarnya mulakan tu yang penting. Dan kemudian upgrade daripada situ. Daripada 1 rakaat mungkin witir kepada 3, daripada 3 kepada 5, daripada 5 kepada 7, sehingga kan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW punya witir pada Ramadan dan luar Ramadan istiqamah sebanyak 11 rakaat. Lalu kita jaga solat malam kita. Dan yang keempat, tidak lain tidak bukan, kita jaga sedekah kita, pemberian kita, kerana bulan yang Nabi sangat pemurah adalah pada bulan Ramadan. Padahal Nabi SAW bukanlah orang yang banyak harta, bukanlah orang yang berada. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi adalah manusia yang paling pemurah ketika mana telah datangnya Ramadan. Inilah 4 perkara yang kita kena jaga dalam keadaan tidak ada penghalang-penghalang untuk kita melakukan ketaatan dan kebaikan. Bulan di mana jangan lupa untuk memperbanyakkan doa. Bulan di mana banyakkan bertaubah kepada Allah. Bulan di mana kita santuni orang-orang yang memerlukan bantuan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap daripada kita diterima amalan kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Saya diminta untuk berhenti 1:10 dan 1:10 kita berhenti. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu,
Moga-moga kita dapat mengambil peluang sebaik mungkin daripada Ramadan yang berbaki. Kepada Allah kita meminta bimbingan, kepada Allah kita meminta penerimaan untuk segala amalan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.